Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisyani min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا مما تعلم منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan imanan, dengan penuh keimanan dan ihtisaban, sambil mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang terdahulu. Dosa-dosanya yang terdahulu. Insya-Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang berpuasa dengan mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini insya-Allah kita teruskan untuk siri kedua fiqh puasa bersiri kita, dengan kita masuk pada muka surat yang ketujuh. Yang saya buat tu muka surat ketujuh, iaitu rukun puasa ada dua. Rukun puasa ada dua. Di kitab yang saya scan ni sebenarnya ada bahagian yang dia terjatuh sedikit, dia punya terjatuh, maksudnya gugur perkataan dia tu. Saya sebenarnya dah dia punya helaian tu dah lengkap, cuma masa scan tu lah mungkin tak perasan dan sebagainya, jadi ada beberapa perkataan yang tertinggal. Kita cuba tengok mula dengan rukun puasa ada dua. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa adwarihi wa barakatihi fid dharain amin. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Okay, niat baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Kerana sabda Nabi SAW, sah tidaknya segala amal itu, perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ini hadis Nabi yang kata apa, sedia maklum lah, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi niatlah akan membezakan antara ibadah dan adat. Niat akan membezakan seseorang itu dengan ibadah ataupun dia adat kebiasaannya. Orang Hindu kan, orang Hindu dan orang-orang yang lain atau orang agama lain ada juga berpuasa. Berpuasa kemungkinan itu dah menjadi adat kebiasaan dia berpuasa contohnya. Jadi bukan seperti kita berpuasa bukan semata, bukan sebab adat. Kita puasa bulan Ramadan ni bukan sebab adat tapi sebab syariat. Oleh sebab itu datangnya satu konsep namanya niat untuk kita bezakan antara ibadah ataupun adat kebiasaan yang dilakukan. Jadi kalau berniat tentu dengan niat puasa, insya-Allah itu merupakan, kalau dalam bab puasa itu merupakan rukun yang menjadi kalau tak berniat boleh jadi tak sah puasa. Jadi kita tengok perbezaan antara puasa niat ataupun niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Dah cukup dah tu. Niat puasa fardu dan niat puasa sunat. Cuba kita tengok niat puasa fardu. Waktu niat puasa fardu bermula maghrib hingga terbitnya fajar, dan tambah sikit kat sini. Dan mana dia? Dan dilakukan. Ini yang tertinggal lah. Dan dilakukan dan wajib dilakukan. Wajib dilakukan niat pada malam hari. Dan untuk puasa yang fardu, puasa fardu termasuklah puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar.
Semua kategori ataupun semua jenis puasa ni perlu diniatkan pada waktu malam. Malam tu bermula bila? Malam tu bermula daripada lepas maghrib sehinggalah sebelum terbitnya fajar. Fajar kat sini, yang dimaksudkan fajar kat sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq. Sebab dalam kalau kita meneliti, kalau kita bangun awal sikit sebelum subuh tu, kalau kita perasan di langit sebenarnya ada dua jenis fajar yang kita nampak. Fajar ni cahaya. Cahaya dekat ufuk kaki langit, dekat hujung kaki langit, kita akan dapati dua fajar. Ada nama dia fajar shadiq, ada nama dia fajar kazib. Fajar shadiq ni fajar yang benar, fajar kazib ni fajar tipu. Okey. Fajar kazib yang mana? Kalau tuan bangun waktu subuh, sebelum waktu subuh tu, kalau tuan bangun, tuan akan perasan fajar kazib ni di hujung kaki langit akan nampak cahaya melintang dan cahaya yang menegak. Itu. Di kaki langit, di hujung nun sana, tuan-puan akan melihat ada satu cahaya yang melintang dan satu cahaya yang menegak. Itu nama dia fajar kazib, fajar tipu. Kalau keluar fajar ni, masih lagi boleh makan. Masih lagi boleh makan. Tapi kalau contohnya yang fajar sodik mana? Kalau tuan-tuan nampak di kaki langit, dia melintang sahaja. Melintang sahaja. Melintang sahaja. Cahaya langit tu dekat, cahaya fajar tu dekat langit. Melintang sahaja cahaya fajar. Itu nama dia fajar sodik. Jadi, waktu niat puasa fardu bermula daripada terbitnya fajar sodik. Jadi, kat sini dengan masuk fajar sodik, fajar yang benar, kemudian dan wajib diniatkan pada waktu malam hari. Malam tu macam saya sebut tadi lah. Kita tengok bahagian niat puasa fardu dulu. Kemudian wajib menentukan puasa yang akan dilakukan seperti Ramadan, nazar ataupun qada. Wajib ta'yin lah istilah dia. Ta'yin. Wajib tentukan puasa apa. Nawaitu sauma, itu niat. Sahaja aku puasa. Kemudian wajib kita letak, kita nak puasa apa. Ramadan ke, nazar ke, ataupun qada. Begitu. Dan tidak boleh dikumpulkan dua puasa fardu dalam satu niat sehari. Tak boleh kita gandingkan contohnya. Contohnya kita gandingkan niat puasa Ramadan sekali dengan qada. Mungkin tuan-tuan yang sudah. Tak boleh kita gabungkan dua niat puasa Ramadan satu. Satu lagi puasa qada. Tahun sudah punya. Tak boleh gabungkan niat, dua niat yang fardu tak boleh digabungkan. Nanti saya ceritakan pula bila isu-isu yang berlaku bila mana berkaitan dengan puasa sunat Syawal, kan, puasa sunat Syawal. Nanti adakah boleh digabungkan niat ataupun bagaimana? Jadi kita tengok. Yang kedua, niat puasa sunat. Waktu niat puasa sunat mulai daripada maghrib hingga tergelincirnya matahari. Ini puasa sunat ni termasuklah macam kita sebut sebelum ni, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tidak. Kemudian puasa-puasa yang lain lah. Termasuk puasa Arafah. Kan? Jadi cuba kita tengok. Waktu niat puasa sunnah mulai maghrib hingga tergelincir matahari, dan dia ada juga yang jatuh dekat sini yang kita tinggal, dan tak wajib dilakukan pada malam hari. Tak wajib dilakukan pada malam hari. Malam hari. Jadi boleh sahaja kalau niat puasa sunat ni, tak salah Isnin, Khamis dan sebagainya. Bermula niat tu lepas maghrib sampailah sebelum tergelincir matahari esoknya. Esoknya boleh, masih lagi boleh niat. Tak wajib menentukan puasa yang akan dilakukan kecuali puasa sunat yang memiliki waktu tertentu seperti sunat Arafah dan sebagainya. Kita sebutlah secara spesifik. Nawaitu sauma Arafata contoh. Saja aku puasa ataupun saja aku puasa yauma Arafata contoh. Saja aku puasa hari Arafah. Boleh. Menurut pendapat mutamat perlu disebut kalau ada puasa tertentu. Maksudnya puasa tu ada hari khas dia. Contoh Arafah kan, setahun sekali saja. Jadi kena sebut juga hari tersebut, iaitu 9 Arafah tu kan. Dia sebut Arafah tersebut. Dibolehkan kumpul dua puasa dalam dibolehkan mengumpulkan dua puasa sunnah atau lebih dalam satu niat dalam sehari. Boleh digabung. Kalau puasa sunat boleh gabung dua niat dalam satu ibadah, boleh. Contoh saja aku puasa, contohnya saja aku, kalau bertepatan lah contohnya kan, bertepatan puasa Isnin Khamis tu dengan puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih.
13, 14, 15. Kan pada setiap bulan ada nama dia hari putih, bulan mengambang pada ketika tu. Bulan kita nampak bulan penuh. Jadi disunatkan untuk kita berpuasa. Tapi jatuh pula hari Isnin. Jadi boleh kita gabungkan niat antara puasa contoh hari Isnin dengan puasa Ayyamul Bid tersebut. Boleh digabungkan. Ni. Okey. Jadi kalau saya baca tadi, saya telaah sikit tadi. Tadi kan dia tak sebutlah berkaitan dengan, mungkin ada juga di hujung-hujung berkaitan dengan puasa sunat Syawal kan. Timbul beberapa isu, adakah boleh kita gabungkan antara puasa qada dengan puasa sunat Syawal, digabungkan sekali. Antara puasa qada kan dengan puasa sunat Syawal. Yang afdal, yang terbaik adalah kita asingkan. Yang terbaik adalah asingkan. Sebab apa? Ada satu kaedah yang disebut ulama. Kaedah dia apa? Aksara fa'lan, aksara fadlan. Sesuatu yang banyak perbuatannya, banyaklah pahalanya, banyaklah kelebihannya. Maksudnya kalau kita asingkan kan kita jadi banyak. Macam qada, kita ada qada dalam 3 hari. Kita buat 3 hari itu selesaikan, bermula daripada 2 Syawal tersebut, barulah kita sambung dengan puasa sunat Syawal, contohnya 6 hari kan. Baru dibuat begitu. Jadi kalau kita asingkan seolah macam banyaklah dia punya ibadah yang kita buat. Jadi ma aksara fi'lan aksara fadlan, sesuatu yang banyak perbuatan, banyak ibadah yang dilakukan, banyaklah pahala. Itu yang lebih asal, itu yang lebih terbaik. Sebab apa? Sebab ada setengah ulama kata memang tak sah langsung. Kalau digabungkan dalam niat, digabungkan puasa qada dengan puasa qada dengan puasa sunat Syawal. Kalau gabung dua-dua, masukkan dalam niat kita, tak sah puasa kita pada hari itu. Ada satu cara lagi, kita niat sahaja puasa qada, ini pun boleh kita pakai. Niat saja puasa qada, insya-Allah akan dapat sekali puasa sunat Syawal. Dia seolah macam dimnan, istilah dia dimnan. Dia terkandung sendiri. Sebab apa? Terkandung sekali dalam puasa qada tersebut. Sebab kita buat puasa qada dalam bulan Syawal. Bermaksud yang sunat tu akan masuk sekali dalam tu. Saya puasa sunat Syawal akan termasuk dalam pahala kita solat, kita puasa qada tersebut. Dia ada dua cara lah. Sama ada kita asingkan, kita selesaikan qada dulu. Contoh kalau 3 hari, 3 hari lah, 7 hari, 7 hari lah contohnya. Kemudian barulah kita sambung dengan 6 hari Syawal, ataupun kita niat puasa qada sahaja. Pahala daripada puasa sunat Syawal akan dimnan sekali, akan masuk sekali dalam niat puasa qada tersebut. Itu cara dia. Okay. Dibolehkan melakukan niat puasa sunat setelah fajar dengan 2 syarat. Dibolehkan melakukan niat puasa sunat setelah fajar dengan 2 syarat. Ini untuk puasa sunat lah. Yang pertama, niat dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari. Okey. Untuk puasa sunat. Belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar hingga waktu melaksanakan niat. Macam, okey, ini selesai lah. Maksudnya kalau kita puasa sunat, pastikan kita niat tu sebelum tergelincir matahari. Dan yang kedua, kita belum makan lagi. Senang cerita. Belum makan, belum minum, belum buat perkara yang membatalkan puasa, belum korek telinga yang betul-betul pakai cotton bud contohnya kan. Dan lain-lain lagi. Perkara yang membatalkan puasa. Ada satu faedah yang saya sebut pada hujung-hujung kelas sesi yang pertama hari itu. Saya sebutkan bahawa kalau berlaku contohnya seseorang ni pada bulan Ramadan, dia ni masa awal-awal Ramadan tu, masa satu malam pertama Ramadan tu, dia tak niat sebulan Ramadan. Dia tak niat sebulan Ramadan mengikut mazhab Maliki. Dia tak niat. Okey. Dalam masa sama ada hari-hari yang contohnya hari ke-5 ke, dia terlupa untuk niat. Terlupa untuk niat pada malam hari. Apa yang dia kena buat kalau ikut mazhab Syafi'i betul-betul, kan, dia kena imsak lah. Dia kena seolah macam berpuasa, tahan diri daripada makan dan minum dan perkara batalkan puasa. Tapi untuk pahala puasa hari tu dia tak dapat lah. Dia hanya dapat pahala imsak. Sekadar menjunjung tinggi perintah daripada syarak supaya imsak. Dia dapat pahala dari sudut tu. Tapi pahala Ramadan, puasa Ramadan dia tak dapat. Okey, satu. Nak cerita kat sini, dalam mazhab Hanafi, dia ada jalan keluar dia yang yang diajar oleh para ulama untuk orang yang macam ni, dan tak boleh yang kata apa, dia boleh disebarkan tapi tak bolehlah ajak ramai-ramai orang buat.
kan? Pergi dekat pergi dekat mana-mana saya beritahu ahli keluarga kita, ramai-ramai jom kita buat macam ni hari-hari. Ia akan menyebabkan ada satu istilah dalam agama kita disebut sebagai tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni kita mencari jalan mudah untuk buat ibadat. Nah, jalan mudah apa? Patutnya niat waktu malam. Setiap malam niat wajib. Nah, tapi dah tahu ilmu ni hari-hari nak buat. Dengan maksud apa? Dengan maksud niat selepas fajar ataupun sebelum tergelincir matahari untuk puasa Ramadan. Dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Ni untuk orang yang ada kes yang macam tadi. Dia terlupa ataupun terlajak sampai tak sempat nak sahur dan sebagainya. Dan terlupa pula niat. Terlupa pula niat. Jadi cara dia macam mana? Dia pada ketika itu boleh taklid mazhab Hanafi untuk berniat sebelum tergelincir waktu Zuhur. Boleh. Ini juga boleh diamalkan, dipraktikkan kepada anak-anak kita kan, ataupun siapa saudara mara kita yang masih kecil, yang mereka contohnya lupa nak niat malam kan. Kita ajar dia boleh lagi niat ni. Tapi tak payahlah cerita mazhab apa kan. Beritahu je boleh lagi niat, berpandukan mazhab Hanafi sebagai contoh kan. Sebagai galakan untuk mereka teruskan berpuasa. Gitu. Okey. Itu satu poin lah faedah yang kita boleh dapat. Sebagaimana diungkapkan penyusun Safatul Zubat, syarat puasa sunnah itu niat puasa. Ni puasa sunat niat puasa. Kemudian sebelum waktu zuhur. Untuk setiap harinya. Jika puasa fardu, maka kita syaratkan niat yang telah ditentukan di malam hari. Malam ni daripada maghrib, ba'da maghrib sampailah sebelum subuh. Niat yang paling sempurna adalah mengucapkan dengan lisan dan menghadirkan dalam hati lafaz. Jadi niat ni kita sedia maklum semua, niat ni dalam hati. Lintasan hati tu itulah niat. Lintasan yang ada dalam hati itulah niat. Adapun melafazkannya, at-talaffuz bin niyati sunnatun. Mengungkapkan, melafazkan niat dengan lidah kita ini adalah sunat di sisi mazhab Syafi'i. Sebab apa? Apa tujuan dia? Tuan-puan, tujuan dia adalah untuk membantu hati untuk melintaskan niat tersebut. Bila kita talafuz niat, automatik kita akan semudah untuk melalukan dia dalam hati. Jadi yang sempurna apa? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setengah dalam kitab Fathul Mu'in disebut Ramadhani. Ni yang kata apa dalam uslub bahasa Arab sahajalah. Adapun adakah sah Ustaz? InsyaAllah sah. Kita punya niat tersebut sah. Dalam Fathul Mu'in disebut diajar cara yang tepat untuk baca Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey. Tapi tak ada masalah pun. Dalam isu ni tak ada masalah pun. Dia uslub bahasa saja. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Inilah paling akmal, paling sempurna niat dalam mazhab kita. Okey. Selesai. Terus lagi, permasalahan niat puasa setelah fajar. Niat puasa sunat setelah fajar. Setelah fajar. Okey. Ni ada yang gugur juga. Kataan dia. Tak ada. Tak ada. Yang ni tak ada. Okey. Dalam masalah niat puasa sunat setelah fajar, setelah subuh lah. Dalam bentuk bagaimanakah puasa sunat dapat dilaksanakan dengan niat yang dilakukan setelah fajar? Meskipun sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat. Ini cerita kalau dah lepas subuh. Dah lepas subuh contohlah kita ambil masa pukul 10. Dia lupa nak niat dah. Dah pukul 10, dah pukul 11. Dia lupa nak niat pada hari itu. Sedangkan dia kalau ikut rancangan dia puasa sunat pada itu. Contoh puasa sunat hari Isnin kan. Tapi dia lupa untuk berniat dan dia contohnya dah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contohnya mungkinlah dia makan ataupun mungkin dia korek telinga pakai ketumbat dan sebagainya. Jadi kalau orang yang melazimi puasa sunat, macam mana pula? Cuba tengok jawapan dia. Jawapannya adalah bentuknya adalah ketika ia memiliki kebiasaan. Jadi keyword kat sini adalah kebiasaan melaksanakan puasa pada hari tertentu seperti hari Isnin ataupun hari Arafah. Jadi hari Isnin hari tu dah biasa puasa dah. Sebagai contoh minggu-minggu yang sudah dia dah puasa. Tapi masuk hari Isnin ni
dia terlupa dengan maksud dia makan. Pukul 8, pukul 9 dia makan. Pukul 10 baru sedar, aku dah makan tadi. Dia boleh teruskan berniat puasa walaupun dah termakan. Sebab apa? Sebab hari tu sepatutnya dia teruskan konsisten dia untuk berpuasa, tapi dia lupa pada hari tu, maka dia boleh sambung puasanya dengan niat ketika tu sebelum, pastikan waktu tu sebelum masuk waktu zuhur. Okey. Namun ia lupa pada hari tersebut sehingga ia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun setelah itu dia ingat bahawa hari itu adalah hari Isnin atau hari Arafah, maka bagi ia sah melakukan niat puasa dengan syarat belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Yes. Ada satu faedah lagi Satu faedah lagi yang saya boleh kongsikan. Kalau ikutkan puasa anak-anak kita yang belum balik, kan? Puasa anak-anak kita yang belum balik, kita katakan umur 7 8 tahun kan. 7 8 tahun. Kalau ikutkan puasa Ramadan mereka ni, apa hukum dia? Ini satu faedah. Kalau ikutkan puasa Ramadan budak umur 7 8 tahun ni, sama ada lelaki atau perempuan ni, kalau ikutkan hukum dia apa? Adakah wajib ataupun sunat puasa Ramadan ni? Ha, wajib ke sunat? Belum Umur ada 7 tak 8 telefon. tahun. 7 kan Nabi perintahkan supaya berpuasa kan, belajar untuk puasa. Jadi bagaimana? Hukum dia tu wajib ke sunat? Ada jawapan tak? Di jawapannya adalah sunat. Walaupun puasa tu Ramadan, wajib puasa untuk orang lain yang dah dewasa, tapi bagi mereka sebenarnya hukum dia sunat. Hukum dia puan sunat puasa Ramadan. Tapi gambaran puasa dia tu dengan maksud niat dia tu kena macam orang dewasa. Niat dia tu kena waktu malam hari. Dia tak boleh waktu sebelum melincir matahari. Ini yang betul-betul yang mazhab Syafi'i lah. Maksudnya kalau ikutkan kanak-kanak ni, puasa Ramadan ni sisi dia orang ni sunat lah. Bila sunat, bolehlah lepas subuh. Ini cerita betapa muktamad mazhab Syafi'i lah. Saya tak cerita yang mazhab Abu Hanifah tadi, ni yang mazhab Syafi'i. Kalau ikutkan sunat lah, maksudnya bolehlah niat puasa selepas subuh. Kan, sebab puasa sunat. Tapi bukan itu cara dia. Cara faham dia bukan begitu. Mereka ni walaupun umur 7 8 tahun, puasa Ramadan tu di sisi mereka ni puasa sunat, akan tetapi mereka wajib menjalankannya macam puasa wajib. Wajib menjalankan puasa mereka tu macam puasa wajib dengan maksud mereka kena niat pada waktu malam. Kalau jalan keluar tadi tu, itu cerita lain. Yang saya cakap ada jalan keluar tu, itu cerita lain. Tapi nak cerita mazhab Syafi'i, inilah dia punya ketetapan dia. Okey. Itu sekadar tambahan lah. Dan saya ingatkan lagi, ni dia tak sebut ke sini kan? Dia tak sebut ke sini. Eh. Okey. Okey. Niat dia tak sebut ke sini, tapi saya sebut. Termasuk niat kita dah sedia maklum, kena sebut, kena lafazkan, kena nyatakan apa, qasad dan ta'yin, nawaitu sauma Ramadan. Itu paling ringkas niat, nawaitu sauma Ramadan, selesai. Sahaja aku puasa Ramadan, selesai. Okey. Kalau paling panjang, paling lengkap, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu paling panjang lah, sempurna. Okey, baik. Macam mana pula? Ada yang tanya kita kan, macam mana pula contohnya dia bangun sahur? Itu saya dah sebut pada minggu lepas, tapi saya sebut sekali minggu ni, sekali lagi minggu ni. Macam mana pula kalau mereka ni bersahur, bangun sahur? Bangun sahur tu sebenarnya kalau ikutkan simbolik lah, yang dia tu nak berpuasa pada esoknya tu, pada paginya, pada siang ni. Tapi dia tak berniat. Adakah dengan sebab sahur tu telah mewakili niat? Jawapannya tidak cukup. Tidak memadai. Bangun sahur tu, walaupun bangun sahur tu sebenarnya niat dia untuk berpuasa lah, tapi tak cukup dengan bangun sahur tu mewakili niat. Satu. Yang kedua, dia bangun sahur dengan niat, bangun sahur ni
dia tersedar kan 3-4 pagi. Okey, bangun sahur ni boleh kuat badan ni. Boleh kuat badan aku, boleh cergas. Siang esok aku boleh puasa. Niat untuk kuatkan badan dengan sebab bersahur tu pun tak mewakili niat. Ha, niat untuk cergaskan badan, kuat badan esoknya sebab apa? Sebab aku bangun sahur tu, itu pun tidak mewakili niat. Yang ketiga, ada 5 minit lagi nak habis waktu subuh. 5 minit lagi. Jadi kita pun ambil keputusan tak nak makan sebab apa? Takut kalau kita tengah makan nanti dah azan subuh contohnya. Jadi perasaan takut nak makan sebab apa? Kalau makan nanti takut membatalkan puasa dia, takut masuk subuh. Jadi perasaan takut nak makan tu pun tak mewakili niat. Perasaan takut nak makan, kalau ikutkan takut nak makan tu sebab apa? Sebab dah nak start puasa. Siangnya tu. Jadi perasaan takut nak makan tu pun tak mewakili niat. Nah, perkara ini disebut dalam Fathul Mu'in, ada bahasan dia. Jadi paling paling simple atau paling senang kita ikutlah apa yang digariskan oleh ulama kita, niat waktu malam kan. Lepas dia sembahyang Isyak ataupun lepas je tarawih, terus berniat dengan niat puasa pada esoknya. Pun paling pun niat puasa sebulan Ramadan lah untuk mazhab Maliki. Okey, habis. Okay, yang kedua, rukun kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun kedua. Ni rukun kedua, rukun pertama niat jangan kita confuse. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini point. Yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat atas kemauan sendiri dan tidak bodoh yang dianggap uzur. Okey. Jadi apa maksud dia tu? Rukun kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Sebab lawan kepada ingat ni boleh jadi lupa. Boleh jadi lupa, boleh jadi lalai dan sebagainya. Ni lawan dia. Kemauan sendiri ni boleh jadi terpaksa. Dan uzur ni boleh jadi alim, mengetahui, tahu. Okey. Apa maksud dia kat sini? Dia hukum kedua, sedia maklumlah. Kena tinggalkan perkara yang membatalkan puasa. Sebab tu disebut oleh ulama, puasa ni adalah satu ibadah yang teras utama ibadah kepada puasa ni adalah meninggalkan. Sekali lagi saya sebut. Puasa ni adalah satu ibadah yang mana satu ibadah ni, unjang utama ibadah ni adalah dengan tidak melakukan. Dengan masuk dengan meninggalkan. Macam solat kena buat, kena lakukan, kena angkat takbir, kan? Kena baca Fatihah, kena buat. Tapi kalau untuk puasa, ibadah dia kena tinggalkan, kena tak buat. Nah, tak buat apa? Tak buat perkara yang batalkan puasa. Sebab tu tak heran lah, kan? Tak heran lah kalau hari pertama pun dah terlupa. Dah terlupa, hari ni puasa, kan? Pagi-pagi, rutin kita contohnya, kan? Rutin kita contohnya ni, kita bagi kata apa, gambaran yang logik sikit lah. Pagi-pagi contohnya rutin kita ni pergi cari kopi. Cari kopi ataupun buat kopi kat rumah. Buat kopi kat rumah, masukkan dalam kita punya bekas air tu, bawa pergi kerja, tempat kerja. Sebab apa? Setiap pagi rutin kita begitu. Rupanya hari tu hari pertama Ramadan, kan? Sepanjang setiap 300 hari lah, senang cerita. Hari-hari kita buat benda tu rutin, tapi bila masuk Ramadan, ada kemungkinan yang kita lupa bahawa hari tu Ramadan dan kita terminum air yang kita buat tadi. Jadi nak katanya apa? Tak heran lah. Sebab apa? Sebab kita selama ni makan. Setiap hari kita buat rutin yang sama, makan, sarapan dan sebagainya. Tapi ada ketika bila hari tu berlaku, bila masuknya hari petang puasa, kita akan terbuat ataupun terlupa. Jadi perkara terlupa ni dalam kita punya syariat, terlupa itu tidak menyebabkan ibadah kita
terbatal. Terlupa tidak menyebabkan ibadah kita terbatal. Itu antara key point dia kat situ. Jadi, cuba kita tengok. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat atas kemauan sendiri dan tidak bodoh yang dianggap uzur. Maka puasanya tidak batal jika melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, dipaksa atau bodoh yang dianggap uzur. Jadi saya bagi ada 3 sebenarnya kat sini. Hamid, ni istilah dalam bahasa Arab lah. Alim, Mukhtar. Okay. Kalau kita buat perkara yang batalkan puasa, kalau kita buat perkara yang batalkan puasa dalam keadaan amid, sengaja. Alim, tahu. Mukhtar, ada pilihan. Kita buat perkara tu dalam bulan puasa, buat perkara yang batalkan puasa tu dalam keadaan amid, sengaja. Kita tahu yang contohnya, kita tahu hukum, contohnya korek telinga pakai kau tempat tu membatalkan puasa, tapi kita buat juga, batal puasa kita. Tapi contohnya hari pertama, first day dah, dia jadi rutin. Setiap lepas subuh, korek telinga contoh kan. Hari ni dah masuk puasa rupanya. Kan? Adakah batal? Kita punya puasa tak batal. Sebab apa? Tak sengaja. Tak sengaja. Kalau sengaja batal puasa, kalau tak sengaja, tak batal puasa. Okey. Yang kedua, alim. Alim maksudnya dia tahu hukum. Dia tahu dah hukum korek telinga tu batal puasa, tapi dia buat juga, batal puasa. Korek telinga pakai tempat tu maksud saya. Yang memang dah melepasi sampai kita rasa rendang telinga lah. Contohnya korek dengan nikmatnya dan sebagainya. Batal puasa. Yang ketiga, ada pilihan. Ada pilihan. Maksudnya kita boleh pilih sama ada kita ada kehendak sini sama ada kita korek ataupun tak. Tapi kita memilih untuk korek. Menyebabkan batal puasa. Berbeza pula, saya bagi contoh satu lagi. Orang yang makan. Okay, kita ambil pula dari sudut tadi korek telinga ni makan. Makan ni perbuatan. Makan ni masa bulan puasa. Kita memasukkan sesuatu ke dalam kita punya rongga halqum ni pada makhraj huruf ha. Maksudnya kalau makanan itu melepasi makhraj huruf ha pada pertengahan kerongkong ni, maksudnya makanan dah jatuh ke bawah, boleh batal puasa. Tapi kalau sekadar dalam mulut kita luahkan, tak batal puasa. Tapi dah kalau melepas dia punya makhraj huruf ha, pertengahan halqum ni, wasatul halqi ni, boleh batal puasa. Okey. Nak cerita kalau kita makan dalam keadaan sengaja batal puasa, kita makan. Makan dalam keadaan tak sengaja, lupa, lalai atau sebagainya, tak batal puasa. Satu. Yang kedua, makan dalam keadaan tak tahu. Ni ada batasan yang tak tahu. Contoh, ada orang baru masuk Islam, kan? Dia ingat contohnya, puasa dalam Islam ni, makan je tak boleh. Contoh. Tapi minum boleh. Dia pun minum air. Rupa-rupanya yang diingat tu salah. Orang yang baru masuk Islam ni, mu'allaf ni. Adakah batal puasa dia? Jawapannya tak batal. Ataupun dia memang tak tahu yang contohnya makan tu batal puasa. Ni contoh orang Islam tapi duduk pedalaman. Duduk kawasan hutan, tak sampai dakwah kepada dia. Dia tahu orang Islam ni wajib puasa, dia pun ikut. Tapi dia tak tahu pula makan tu boleh batal puasa. Ni kan minum je. Batal puasa contoh kan, saya bagi. Adakah batal puasa dia? Jawapan tak batal. Sebab apa? Sebab dia di kategori nanti kat bawah ni dia beritahu hidup di kawasan pedalaman yang tak ada macam ilmu, tak ada asatizah dan sebagainya untuk mengajar. Yang ketiga, mukhtar. Dengan maksud kalau dia makan dalam keadaan dia lawan kepada mukhtar adalah mukrah, iaitu dia dipaksa. Maksudnya paksa dia apa? Parang dah dekat leher. Ada orang acukan kat leher dia. Baik kau makan sekarang, kalau kau tak makan, nyawa kau melayang. Aku bunuh kau. Ni bulan puasa ni. Kan? Bulan puasa. Parang dekat leher, baik kau makan. Kau tak makan, aku bunuh kau. Jadi, apa yang kita perlu buat pada masa tu, kalau kita nak ikut betul-betul nak nyatakan keimanan kita, bolehlah kita ikut macam Sayyidina Bilal kan, yang mempertahankan iman walaupun pada saat-saat genting.
macam kisah apa Sumayyah ke apa Yasir ke dan sebagainya, boleh lah. Tapi dalam kes ini boleh kita sebenarnya makan saja. Sebab apa? Kita dalam kategori mukrah, terpaksa. Maksudnya boleh kita makan, tapi ulama kata jangan ada perasaan talazzus. Maksudnya masa makan tu, Alhamdulillah dapat juga makan. Jangan rasa macam tu. Ataupun kenapalah dia datang hari ni? Kenapa semalam tak datang? Kenapa hari ni je baru datang? Kenapa semalam tak datang? Kenapa? Macam tu pula. Maksudnya dia dah berlazat-lazat pula dengan makanan yang dimakan. Dia memang kena makan makanan. Aduh, aku tak nak makan sebenarnya. Tapi pisau dah kat leher, makan je lah. Kalau ada perasaan macam tu, tak batal puasa. Tapi kalau ada perasaan talazzus, rasa, sedap juga makanan ni. Ataupun, tak minta esok dia datang lagi. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Jadi, syarat untuk menyebabkan seseorang tu kalau masuk sesuatu dalam rongga dia, menyebabkan dia tu batal puasa, kan ada 3. Yang mana yang pertama amil dalam keadaan sengaja baru batal puasa. Yang kedua alim, dia tahu bahawa perkara tu batalkan puasa. Yang ketiga, dia ada pilihan. Jadi lawan dia tu nasi, kan, lupa. Lawan kepada alim jahil, lawan kepada mukhtar mukrah, iaitu terpaksa. Itu kata apa, add on ataupun tambahan lah yang saya dapat daripada Muhtafatul Mu'in. Jadi cuba kita tengok lagi, orang yang bodoh ataupun jahil dianggap uzur itu adalah salah satu daripada 2 orang ini. Jahil ni bukan jahil sebab tak belajar. Dalam kes ni bukan sebab dia tak belajar. Tapi dalam kes ni adalah sebab dia, contoh yang pertama, dia hidup di tempat yang jauh daripada ulama. Orang yang tak belajar tu tak dimaafkan. Yang ni je yang dimaafkan. Bodoh yang macam ni sahaja, jahil yang macam ni sahaja yang dimaafkan kalau dia buat perkara batalkan puasa. Dengan maksud dia puasa dia masih sah. Orang macam ni je. Yang kedua, orang baru masuk Islam, mu'allaf, yalah, kan, tak ada siapa ajar lagi, baru masuk, kan, baru pergi pejabat agama, baru masuk Islam, tak ada siapa yang buat kelas lagi untuk dia, kan. Tiba-tiba dah masuk puasa. Macam-macam lah dia kena kata apa, hindari, kan. Dia tak tahu. Jadinya kalau dia terbuat, tak batal puasa dia. Dia faham insya-Allah. Okey. Nanti ada topik khusus untuk perkara yang batalkan puasa. Nanti saya akan ulang balik. Bila sampai topik itu, saya akan ulang balik dia punya qaid ataupun dia punya syarat-syarat ni. Dia sebenarnya ada point lagi tu. Idkhalul ain ilal jawfil munfatih amidan aliman mukhtaran. Itu dia punya syarat-syarat yang membolehkan seorang tu batal puasa. Lawan kepada amid nasiyan, lawan kepada alim jahilan, lawan kepada mukhtar mukrah. Nanti sampai tempat dia saya akan terangkan lebih lanjut dan saya akan ulang sekali lagi lah. Jadi penetapan kewajipan puasa Ramadan. Kita masuk penetapan kewajipan puasa Ramadan. Okay, bagaimana puasa Ramadan ni ditetapkan? Cuba kita tengok, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan puasa Ramadan ditetapkan oleh salah satu daripada 5 perkara. Dua perkara adalah kewajipan yang ditujukan secara umum. Maksudnya kalau dibuat perkara ni, satu rakyat, satu negara tu kena ikut puasa Ramadan esoknya. Kalau ditetapkan begini, puasa Ramadan terkena pada semua orang. Semua orang kena ikut. Yang kedua, ditujukan pada individu. Maksudnya kalau individu tu dengar berita contohnya daripada seseorang yang dia percaya, dia boleh dengar, dia boleh percaya dan dia boleh puasa. Okay, nanti kita tengok satu persatu. Dua perkara adalah kewajipan yang ditujukan secara umum, iaitu ketika bulan Ramadan telah ditetapkan di hadapan seorang qadhi. Maksudnya, ini kes yang berlaku dalam negara kita lah, kan. Negara kita ada jabatan-jabatan tertentu yang dipertanggungjawabkan oleh Majlis Agama Negeri untuk menentukan anak bulan Ramadan. Dan maksudnya, contohnya, kan, dia bermula daripada apa? Pusat cerapan, kan. Pusat cerapan anak bulan yang ada di seluruh negara kita, antaranya di Menara Kuala Lumpur, antaranya di Port Dickson dan sebagainya, kan. Jadi tempat-tempat yang macam tu diarahkan, dipertanggungjawabkan untuk melihat anak bulan. Bila dah lihat anak bulan, kan, dia kena persembahkan
kesaksian yang dia melihat anak bulan tu kepada qadhi. Di qadhi yang akan tentukan kita putuskan esok puasa. Kalau dalam kes negara kita, dia akan sampaikan maklumat tu kepada ni lah, pemegang mohor raja-raja tu lah. Yang setiap tahun orang predik dia punya baju Melayu warna apa. Kan? Nak tentukan puasa pada esoknya. Berbeza dengan puasa tahun bila? 2022 lah. Puasa 2022 ataupun puasa 2022 ke tahun lepas. Yang puasa terkejut tu, biasanya esoknya ataupun lusa. Ini terus malam tu pun. Ini cerita pasal raya kan. Cerita pasal raya. Itu lain lah, tu cerita lain. Nak katanya kalau wakil realiti di negara kita disampaikan last kali, disampaikan kepada pemegang mohor raja-raja yang kemudian diumumkan. Gitu. Itu dia punya flow. Jadi ada benda yang kewajipannya bersifat umum, ada benda yang kewajipannya bersifat individu. Cuba kita tengok. Hal-hal yang menetapkan kewajipan puasa pada semua orang ditujukan pada umum adalah sempurnanya. Dengan sempurnanya 30 hari Syakban. Syakban 30 hari. Ni dengan kaedah hisab lah. Kaedah kiraan 30 hari. Dan minimum 29 hari, sempurna 30 hari. Okey. Yang kedua, persaksian satu orang adil atas lihatnya hilal. Hilal ni anak bulan Ramadan. Yang dimaksudkan orang adil di sini adalah ni syarat dia. Orang yang memenuhi syarat-syarat yang diterimanya persaksian, iaitu laki-laki merdeka lelaki. Perempuan tak diterima. Perempuan bukan saksi yang adil dalam bab melihat anak bulan. Jadi kalau perempuan contohnya, dia dakwa dia lihat anak bulan, dia jumpa qadhi akan tolak dia punya persaksian. Sebab apa? Perempuan dalam kes ini layak untuk jadi saksi melihat anak bulan. Ni sebenarnya ada yang jatuh juga. Saya tulis sikit. Kat sini dia kata mempunyai daya ingat yang baik. Daya ingatan yang baik. Kemudian boleh berbicara, bisa berbicara. Bisa mendengar, bisa melihat, tak pernah lakukan dosa besar dan tak melakukan dosa kecil, atau selalu melakukan dosa kecil namun nilai taatnya lebih banyak daripada dosa yang dilakukannya. Kalau lakukan pun orang tak nampak lah, dia sendiri yang tahu. Itu kategori saksi adil. Jadi yang dimaksudkan secara umum, cuba kita tengok lagi, adalah wajib berpuasa bagi seluruh penduduk daerah atau orang-orang yang berada dalam satu matlak, satu bersamaan dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Macam negara kita kan, negara kita contohnya bila diumumkan puasa Ramadan, siapa je yang wajib, negeri mana je yang wajib untuk puasa Ramadan? Seluruh negeri, termasuk juga Sabah dan Sarawak. Walaupun ada satu isu jugalah dalam bab ni, walaupun kalau ikutkan matlak ataupun tempat terbitnya matahari, Semenanjung dan Sabah Sarawak ni dia berbeza. Kalau ikutkan, masa dia tu berbeza. Sebab tu dia orang kadang-kadang dia orang contohnya maghrib awal kan, pukul 6 dah maghrib dah. Tapi disebabkan dalam kes ni kita kena ikut pemerintah, maka ikut pemerintah maksudnya ikut bila mana qadhi ditetapkan untuk satu negara tu, termasuklah Sabah Sarawak, kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh qadhi. Itu antara soalan yang ditanya jugalah, dan ada ulama kita jawab begitu. Walaupun matlak berbeza tapi kena ikut juga pemerintah dalam bab ini, mereka yang putuskan. Di Brunei ada satu kes dulu, Brunei dia puasa lebih awal. Sebab apa? Dia kata dia lihat anak bulan lebih awal. Itu Brunei. Brunei. Kalau Malaysia ikut kita punya pemerintah setempat, ikut autoriti agama yang putuskan dah melihat anak bulan ataupun belum. Itu cara dia. Jadi menurut Imam Nawawi, sedangkan Imam Rafi'i kata ketika hilal Ramadan ditetapkan satu daerah, maka bagi penduduk daerah yang lain berjarak 80 km juga wajib melaksanakan puasa. Jadi kalau ikut pendapat Imam Rafi'i ni, kalau ikutkan orang Perlis, kalau orang Perlis puasa, orang Johor tak wajib ikut Perlis. Macam tu. Sebab apa? Dah lebih 82 km. Confirm. Kan? Jarak antara Perlis dengan Johor tu dah lebih. Itu maksudnya. Boleh jadi Johor puasa esok, Perlis puasa hari ni.
Tapi kita sekarang ni kita ikut pendapat Imam Nawawi. Pendapat yang atas tu. Yang kata kalau kalau wajib berpuasa bagi seluruh penduduk daerah dan orang-orang yang berada di daerah yang satu matlak. Bersamaan terbit dan tenggelamnya matahari. Sekarang ni kita ikut pendapat Imam Nawawi. Okay. Hal yang menetapkan kewajipan puasa pada individu dah selesai. 2 untuk umum, 3 individu. Yang pertama, melihat anak bulan bagi yang melihatnya. Meskipun ia adalah orang fasik. Sebab orang fasik ni dia bukan saksi adil. Sebab syarat untuk jadi saksi ni kena apa? Tidak buat dosa besar dan tak berkekalan dalam dosa kecil. Tapi kalau buat juga dia kena maksudnya dia mastur saja, dia diri dia je tahu. Okey. Untuk fasik ni apa? Fasik ni pelaku dosa besar. Jadi kalau contohnya pelaku dosa besar, orang buat dosa besar, dia minum arak, dia berjudi lah, macam-macam lah dia buat menyamun. Tapi dalam bab ini, bab melihat anak bulan ni dia contohnya ada kepakaran, dia ada teleskop sendiri contoh, kan? Dia tengok, dia teropong, oh dia nampak anak bulan. Dia tu tak boleh dia tak boleh sebarkan ke orang yang anak bulan dah nampak, tak boleh. Sebab apa? Dia kategori fasik. Kategori orang yang berkekalan dalam dosa besar ataupun pelaku dosa besar, tak boleh diumumkan benda tu. Tapi adakah dia boleh berpuasa dengan sebab dia melihat anak bulan sendiri? Jawapannya boleh. Dia seorang sendiri, seorang je yang melihat, dan dia sendiri boleh berpuasa dengan melihatnya anak bulan Ramadan pada malam tu, maka dia boleh berpuasa pada esok. Itu satu, maksudnya secara individu. Yang kedua, mendapat berita terlihatnya hilal, dan dalam hal ini terdapat perincian. Jika yang memberi berita itu adalah orang yang terpercaya, maka wajib berpuasa bagi yang mendapat berita baik, sama ada ia membenarkan berita tersebut ataupun tidak. Jika yang memberi berita itu bukan orang terpercaya, maka tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang membenarkan berita tersebut. Ini kes, kan? Dia dapat berita, okay. Dia dapat berita daripada seseorang yang dia percaya. Seorang lelaki yang dia percaya, meskipun seorang lelaki itu fasik. Okay. Dalam kitab yang lain, dalam Fathul Mu'in disebut, meskipun datang berita daripada orang fasik. Jadi, adakah dia boleh percaya cakap dia? Dia boleh, seorang dia boleh. Maksudnya, dia dengar berita daripada orang ni fasik, dia tahu dia ni buat dosa besar, tapi dalam bab agama, dia percaya orang ni dia takkan tipunya. Bab lain dia boleh ni lah, apa istilahnya, dia culas lah dalam bab yang lain. Tapi dalam bab agama ni, dia betul-betul lah beritahu yang memang dia tak tipu lah dalam bab ni. Kalau dan kita pula percaya dengan dia, kita boleh pegang kepada kataan orang fasik ni. Boleh. Untuk bagi tahu yang esok puasa. Kes ni mungkinlah tak berlaku dalam kita punya negara, kan. Boleh jadi ini contohnya kat luar negara, negara bukan Islam pula. Yang mana negara bukan Islam tu tak ada authority macam negara kita. Tak ada tak ada SOP macam negara kita dalam melihat anak bulan, tak ada. Jadi kalau berlaku macam ni kat luar negara, boleh kita percaya cakap dia. Boleh. Okey. Ada kita. Wajib berpuasa bagi yang mendapat berita, baik ia membenarkan berita tersebut ataupun tidak. Jika yang memberi berita bukan orang terpercaya, maka tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang membenarkan berita tersebut. Kalau bukan yang orang yang terpercaya, maka tak wajib berpuasa. Kita tak payah ikut cakap dia, kecuali bagi yang membenarkan berita tersebut. Ada satu lagi dalam Fathul Mu'in disebut, kalau ada khabar yang mutawatir. Apa maksud dia? Ada berita yang disampaikan daripada sekelompok orang ramai. Yang orang ramai itu pula daripada orang bukan Islam. Macam saya cakap tadi, ada kemungkinan kita berada di negara yang bukan Islam, kan? Kita rujuk kepada contohnya pusat pencerapan anak bulan yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Kita pergi sana, kita nak tahu daripada diorang, adakah anak bulan ni nampak malam ni? Dan diorang pun maklumkan, inform kepada kita, bukan seorang, seluruh jabatan tu, seluruh ahli inilah,
ahli mesyuarat atau ahli jabatan pencerapan tu kata, betul, confirm. Yang anak bulan dah nampak. Walaupun mereka tu kafir, mereka tu bukan Islam, kita boleh ambil maklumat tu daripada mereka. Sebab apa? Liifadatihi ilman daruri. Kerana memberi faedah kepada ilmu yang tak dapat tidak, memang kena ambil daripada orang bukan Islam. Nah, ini berlaku. Khabar mutawatir. Okey, habis. Yang ketiga, menduga masuk bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadan seperti mendengar mikrofon atau melihat kobaran api. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Safatul Zubat, wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada dua hal, iaitu dengan sempurnanya bulan Syaban 30 hari atau satu orang adil melihat hilal Ramadan bagi orang yang tinggal di daerah di bawah perjalanan yang memperbolehkan qasar. Okey, menduga masuk Ramadan, zan. Duga ni maksudnya zan lah, zan. Dia menyangka masuknya bulan Ramadan dengan sebab ijtihad. Dia putuskan. Bagi orang yang mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadan seperti mendengar mikrofon atau kobaran api. Apa maksudnya? Masih lagi saya cerita ni, kita berada di tempat orang. Dan kita tak tahu macam mana mereka ni tentukan apa masuknya bulan puasa. Okey? Tak macam negara kita lah maksudnya. Tapi kita tahu adat setempat, kalau masuknya perayaan tertentu ataupun bulan puasa secara khusus, mereka akan contohnya nyalakan pelita dekat menara-menara. Maksudnya masuk bulan puasa, dia akan jadi suasana tu meriah. Ataupun mereka akan contohnya lepaskan meriam. Tak kisahlah berapa kali, nak menunjukkan bahawa esok tu puasa. Kalau kita menyangka masuknya Ramadan dengan sebab kita melihat tanda-tanda tersebut, adakah kita boleh berpuasa? Jawapannya boleh. Boleh. Contohnya kat Mesir kan, dia apa? Dia gantungkan apa pelita-pelita, dia nyalakan api dan sebagainya. Dia buatkan nampak suasana tu meriah. Ataupun masa kalau kita punya wakil situasi kita di negara Malaysia, masuk bulan puasa contohnya orang dah start pasang apa? Pasang pelita. Ataupun orang dah start pasang apa panggil? Lampu kelip-kelip tu kan. Nak tunjukkan kalau sebelum ni mungkin ada satu dua buah rumah je, tapi bila dah masuk bulan puasa ramai pula yang pasang. Nak menunjukkan bahawa nak menghangatkan suasana Ramadan tu lah. Tapi saya rasa tu lebih kepada nak masuk raya kan. Tapi nak katanya begitulah, ada juga orang yang buat kan. Maksudnya dia nak hidupkan Ramadan ni, contohnya dia pasang lampu itulah, lilap-lilap tu lah. Lampu lilap-lilap tu. Okay, kalau kita menyangka masuknya Ramadan dengan sebab kita melihat tanda-tanda tersebut, maka boleh tak kita puasa? Jawapannya boleh. Kita seorang. Kita seorang boleh. Okay. Okay, saya rasa setakat itu dulu. Mungkin ada soalan kaitan dengan melihat anak bulan ataupun yang lain-lain, boleh, tak ada masalah. Ini sampai situ dulu. Ini kuliah hilal. Ada lagi tak tinggal? Soalan? Di sini dia bagi contoh mendengar mikrofon. Mendengar mikrofon ni apa jadi pengumuman lah. Pengumuman esok Ramadan ke ataupun apa. Ataupun dia ada buat qasidah ke kan, ada buat riuh lah. Riuh dekat kawasan tersebut dengan pengumuman, dengan qasidah Ramadan ke contohnya kan. Ataupun melihat kobaran api. Memang jadi adat setempat kat situ kalau masuk bulan puasa, contohnya nyalakan obor contohnya kan. Jadi boleh kita puasa dengan sebab kita
tengok tanda-tanda tersebut. Tapi kita seorang je. Tak ada InsyaAllah saya rasa kalau tak ada. Kalau ada juga soalan boleh tulis dekat kita punya grup ataupun boleh PM saya lah kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan puasa, insyaAllah jawab di sana. Okay, saya rasa itu saja untuk malam ni, insyaAllah. InsyaAllah sempat juga untuk lagi 2 kelas kita khatamkan. Tak ada masalah ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan persediaan kita untuk masuk bulan puasa, insyaAllah. Saya rasa itu sahaja kongsian kita pada malam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Walafu minkum, wassalam.